Saya punya perbincangan pada hari ini adalah berdasarkan daripada garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang sebenarnya garis panduan tentang ujian kendiri ini keluar tahun lepas lagi dan dia kerap kali updated. Dan kemas kini terakhir adalah bertarikh 25 Februari, ya, baru minggu lepas kan. So, setakat ini terdapat 124 test kit yang telah dikenal pasti sebagai lulus oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, bermakna telah dievaluate oleh IMR, ya, untuk digunakan sebagai ujian kendiri. Okey, terdapat 124 test. Jadi, saya tak akan mampu untuk tunjukkan semua test-test sebab semua test berbeza mengikut production mereka masing-masing. Dan um, penting, ya, untuk kita pastikan pertama, apabila kita membuat pembelian di farmasi, biasanya di farmasi memang dikeluarkan yang dah di-endorse oleh KKM lah. Tetapi sekiranya kita berbeli online, ya, which is jauh lebih murah, ataupun ada juga kit-kit yang dijual oleh individu-individu tertentu, ataupun di mana-mana, di DIY pun saya tengok ada, ya. Pastikan apabila kita nak buat pembelian tu, kita pergi ke website ni yang saya tuliskan kat sini ni. Okey, boleh copy website ni dan pastikan kit yang kita nak beli tu adalah salah satu daripada yang disenaraikan daripada 124 kit tersebut. Jangan beli kit yang tak disenaraikan, takut kit tu belum dilakukan evaluation oleh IMR atau sebagainya, mungkin dia punya sensitivity tu tak tepat, ya. So penting untuk kita pastikan tu sebab sekarang kan seperti all the previous speakers cakap, ini kita telah nak memartabatkan, nak melestarikan semua orang, kendiri semua. So semua ada tanggungjawab sosial untuk pastikan kit yang dia beli tu adalah kit yang betul lah, yang di-endorse oleh KKM. So ini ada link dia, boleh pergi, semua orang boleh pergi, ada 124 kit yang di-endorsekan. Dan prinsip ujian dia sama. Okey, prinsip ujiannya, pada prinsipnya ujian dia sama. Dia adalah mengenal pasti, ujian untuk mengenal pasti viral proteins of virus COVID-19, ya. Dia kenal pasti protein, ya. Kalau PCR dia kenal pasti DNA, ya. Dia the very basic element untuk virus tersebut. Tetapi RTK antigen saliva test ni dia mengenal pasti RTK antigen, okey, viral protein kepada virus tersebut, okey. So dia ada, maksudnya bila kita cakap pasal protein, untuk ujian itu dijalankan, kita kena pastikan. Sebab itulah dalam semua kit dia mention, ya, sebelum menjalani ujian janganlah makan keropok, kopok leko, merokok, mengunyah semua makanan sebab dikuatiri ada protein-protein tertentu yang dalam daripada makanan kita, okey, yang boleh mengganggu ataupun boleh ada cross reaction, ya, dengan ujian yang akan ujian atau dengan antigen yang akan kita detect nanti, okey. So pastikan ikut arahan dekat setiap kotak ataupun setiap kit yang kita beli tu. Tapi generally dia pakai prinsip yang sama, detect antigen, dan juga dia memang generally tak boleh makan, minum ataupun merokok sebelum ujian dijalankan. Okey, jenis-jenis sampel berbeza mengikut kit. Sebab tu saya kata again and again and again, pastikan kit yang kita nak beli tu nak detect apa. Ada yang detect nasopharyngeal swab. Ada yang sampel collection, ya, maksud saya daripada nasopharyngeal swab, ya. Ada yang daripada nasal swab, ada yang buccal swab, ada yang saliva, maksudnya ileo semata-mata. So kita kena pastikan kit yang aku beli ni test apa. Bukan tak semestinya sama semua, ya. So baca dan faham dan fahami setiap langkah. Okey, langkah untuk setiap kit tu mungkin berbeza-beza. Jadi kita kena pastikan apa kit yang kita beli tu langkahnya bagaimana. Okey. So tip yang penting, satu, kenal pasti yang saya cakap tadi, kit itu memang disenaraikan oleh salah satu daripada 124 kit yang di-endorsekan oleh KKM. Yang kedua, jenis
sampel apa yang kita nak test yang kit kita, okey. Macam yang saya bagi contoh kat sini, GMAT ni adalah saliva, macam Reza ni adalah nasopharyngeal swab, ya. So yang kedua, follow strictly the instruction yang dia bagi. Ada setengah-setengah kit tu dia kata campurkan dengan apa dia panggil buffer tu selama 15 minit. Ada yang 12 minit. So pastikan kita follow strictly menggunakan kalau dia kata 15 minit, ambil handphone kita, setkan masa, ya, masa tu. Kalau dia kata 12 minit, make sure 12 minit. Kalau dia kata 15 minit, make sure 15 minit. Step-step ini sangat penting kerana inilah masa dia orang destroykan all the non-specific proteins yang ada dalam sampel kita. Sebab itulah kalau kita tak follow, kalau kita tengok viral baru ni kan, yang ada orang test daripada pipe air. Pipe air dia buat test positif, sebab dia tak follow all the steps. Yang mixing dengan buffer tu semua ada step yang sangat penting untuk dia menghapuskan protein-protein yang agak-agak serupa dengan protein RTK antigen yang ada dalam sampel kita. So pastikan itulah step, walaupun nampak remeh tapi step yang sangat penting, ya. Kalau dia kata ambil saliva setakat ada line, dia biasa dia akan bagi line ataupun volume yang tertentu, kita kena ikut betul-betul. Kerana kalau sampel tak mencukupi, dia boleh menyebabkan false negatif. Kalau teknik yang tak betul, tak campur betul-betul dengan durasi yang tepat seperti dalam pamphlet yang diberi, false positif boleh berlaku. Sebab tu ada orang ambil sampel dari kucing yang buat main-main, yang buat mentertawakan, especially those people yang tak percaya COVID ni lah. Don't believe that the COVID is real. Ingat COVID ni masih lagi rencana konspirasi whatever not, yang selalulah buat-buat benda macam ni mentertawakan. Sebenarnya dia sendiri tak sedar dia buat benda yang tak betul, ya. So itulah sebenarnya apa yang kita kena buat, ya. Alright. Saya nak juga nak sentuhkan selain daripada step-step yang saya nyatakan tadi, pengendalian sisa klinikal adalah sangat penting, ya. Sebab test remnants ataupun lebihan sampel, sama ada swab, buccal mucosa swab, swab mulut, swab hidung, swab nasopharyngeal ataupun saliva daripada lebihan sampel kita, mestilah dibuang dengan cara yang betul, dan di setiap kit disediakan cara. Biasanya dia akan sertakan sampul plastik yang ada ziplock, ya, untuk kita dispose clinical sample tersebut, ya. Jangan buang rata-rata. Mungkin test itu negatif tapi dalam kuantiti yang sangat kecil, mungkin kita 2 hari lepas tu positif, kan. Dan so kalau kita ni buang rata-rata sesuka hati, kita sebenarnya merisikokan orang lain. Mungkin orang-orang yang berkhidmat dalam proses pembuangan ni lah, maksudnya MPKB ke whatever, boleh dirisikokan dengan cara pembuangan sampel kita yang tak betul, ya. Selepas kita buang sisa klinikal, pencucian tempat kita melakukan. Kalau kita buat tu dekat meja, kan, pastikan kita bersihkan dengan sempurna supaya tidak ada risiko jangkitan kepada orang lain berlaku dengan aktiviti kita tu. Pada kebiasaannya, interpretasi results adalah sama, ya. Semua kit saya perhatikan sama. Kalau ada 2 line, mesti positif lah. Sama ada very weak line ataupun very strong line yang keluar, tak kira. Asalkan ada line, kira positif. Maksudnya ada control, ada test, kan. Kalau dua-dua ni, ada dua-dua, ada C ni ada line dan T ni ada line, and this is positive result. Tak kira lah nampak sikit hawa-hawa line, itu positif lah. Ada, ya. Kalau negatif memang tak ada line langsung lah. So kalau invalid dekat C, control tu tak naik, tu maksudnya test tu tak betul lah, tak boleh diguna pakai. Kita kena buat ujian semula dengan kit yang lain, dengan sampel yang lain, ya, baru. Okey, saya rasa tu saja daripada saya. Cuma mungkin satu lagi saya nak terlupa saya nak mention. Tadi saya dah cakap semua, kan, ikut follow the instruction, everything, the duration untuk kita campur dengan buffer, everything.
Cara pembacaan juga sama. Maksudnya kalau dalam kit tu kata dia kata mesti dibaca dalam masa 10 ataupun 10 minit, dia mesti dalam durasi tersebut saja. Ada orang dia buat macam ni, dia buat hari ni negatif. Besok dia tengok positif sebab dia dah kelang kabut dah. Semalam negatif, dia strip tu dia tak buang kan. So itu dah tak valid. Maksudnya kita mesti baca dalam duration yang tertentu seperti dalam pamphlet. Berbeza setiap pamphletnya, setiap kit berbeza. Dia dah tak boleh diguna pakai dah. Esok kita baca positif bukan bermakna kita positif itu adalah error. Bukan error, maksudnya itu dah kita tak boleh nak ambil kira sebagai positif anymore. Mesti ikut time limit ataupun time frame yang tertentu sahaja.